Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murtad secara mudahnya bermaksud meninggalkan atau keluar dari sesuatu agama ataupun memilih untuk kekal tanpa agama. Murtad adalah satu perkara yang amat dilarang dalam Islam. Hukum asal kepada mereka yang murtad berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ialah bunuh. Walau bagaimanapun, sebelum dijalankan hukuman asal ini, orang yang murtad hendaklah disuruh bertaubat dan jika ia enggan bertaubat, maka hukuman itu akan dilaksanakan. Falsafah merupakan persoalan asas dan umum yang wujud untuk mencari kebenaran di sebalik soalan itu. Walau bagaimanapun, istilah falsafah pemikiran itu sendiri mempunyai definisi yang lebih luas dan ciri yang berbeza dari segi konsep dan aplikasinya dalam kehidupan seharian kita. Aliran ilmu falsafah terbahagi kepada falsafah teoretikal, praktikal dan juga falsafah baharu. Bagi tajuk kami iaitu implikasi murtad, konsep aliran falsafah yang digunakan ialah falsafah praktikal ataupun amalia, iaitu sebuah perbincangan falsafah yang mempunyai aplikasi jelas dalam kehidupan kita seperti ekonomi, sosial dan juga etika. Ilmu falsafah praktikal yang merangkumi etika kehidupan dapat dijadikan set panduan dalam kehidupan kerana ilmu falsafah ini mengkaji tata tertib tentang sentimen agama yang berkait rapat dengan tema kami iaitu murtad. Melalui aliran falsafah ini, seseorang individu dapat menimbang taraf keputusan mereka untuk murtad kerana ilmu ini memberi pandangan yang luas dan menyeluruh tentang konsep agama yang sesungguhnya dan menjadi panduan dalam membina insan yang sejahtera kerana objektif aliran ilmu falsafah ini adalah untuk mencari kebahagiaan hidup. Ucapan murtad bukan mainan untuk meraih simpati maupun populariti. Ulasan yang diberikan oleh Jabatan Agama Islam Selangor menyeru umat Islam supaya berhati-hati dengan ucapan murtad kerana implikasinya bukan kepada individu itu sahaja, bahkan berkait rapat dengan kepentingan Islam, agama dan juga negara. Senario ini secara langsung didakwa mengganggu-gugat keharmonian beragama dalam masyarakat awam dan masyarakat mula membuat pelbagai andaian dan tafsiran serta keliru berkaitan ucapan murtad yang dilakukan oleh seorang individu yang terkenal di laman media sosialnya. Isu ucapan murtad ini sengaja adalah dosa besar, menyebabkan terkenal pada Islam dan menjadilah ucapan. Hal ini adalah hal yang dibenci oleh Allah. Hal ini juga berlaku adalah kerana jahilnya seseorang itu dalam bidang agama, terutamanya bidang akidah dan ibadah. Percayalah, jika Islam digunakan sebagai cara hidup, maka akan wujud kehidupan yang sempurna dengan adanya sifat bukan saya, tolak ansur dan kemahakat. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu kamu tidak akan sama sekali sesat selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah Nabi. Dari aspek undang-undang pula, jenayah murtad tidak disebut di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah di kebanyakan negeri di Malaysia. Namun demikian, terdapat peruntukan kesalahan keluar agama Islam digunakan pakai di beberapa buah negeri. Tidak terdapat penggunaan istilah kesalahan murtad yang diperuntukkan oleh mana-mana enakmen jenayah syariah negeri-negeri melainkan undang-undang hudud, kisas dan takzir yang cuba dilaksanakan di Kelantan dan Terengganu satu ketika dahulu. Penggunaan istilah permohonan murtad juga tidak digunakan di mana-mana enakmen negeri. Kebanyakan menggunakan istilah permohonan pengisytiharan status agama. Punca utama yang dapat diketengahkan di sini ialah ajaran tauhid yang ditauliahkan adalah daripada pihak yang salah, iaitu dengan niat menyesat dan memesongkan mana-mana individu ataupun komuniti sasaran. Ilmu tauhid ini amatlah penting kerana ilmu inilah yang menguatkan pegangan akidah seseorang individu dalam mengenali dan memperhambakan diri kepada Tuhan. Kesimpulannya, penghayatan ilmu tauhid yang salah dari konteks asalnya akan merosakkan akidah insan sejurus memperdayakan mereka. Cabaran utamanya dalam menangani isu murtad adalah apabila individu tersebut enggan menerima sebarang nasihat untuk mereka kekal ataupun kembali dalam agama Islam. Hal ini demikian kerana mereka bertegas bahawa kebebasan memilih agama yang dianuti adalah hak asasi mereka sebagai manusia. Bagi saya, ini adalah perkara yang sangat mencabar kerana kita perlu teliti dalam mencari solusi yang efektif untuk mengubah cara pemikiran mereka yang terlalu memandang enteng terhadap isu murtad. Peningkatan kes murtad pada masa kini membawa erti bahawa kita perlu mengambil langkah serius dalam menangani isu ini. Jadi bagaimanakah kita mahu menghadapi cabaran tersebut? Dalam hal ini,
kerajaan memainkan peranan yang amat penting untuk membendung isu ini, iaitu dengan menguatkuasakan lagi hukum berkaitan murtad berdasarkan hadis dan Al-Quran. Perkara ini sangat penting supaya pemerintah dapat mengambil tindakan tegas kepada mereka yang murtad. Oleh itu, perlunya mengubah penyeragaman undang-undang murtad bagi menangani kesalahan jenayah murtad di seluruh Malaysia. Setelah diteliti kesemua pengucapan ini, wujud persatu titik konklusi bahawa murtad merupakan virus paling bahaya. Jangan biarkan diri kita diasak oleh golongan liberal sehingga akhirnya menganggap bahawa murtad hanyalah hak individu. Sememangnya, isu murtad di Malaysia hendaklah diberikan perhatian yang sewajarnya, termasuklah penambahbaikan peruntukan undang-undang yang sedia ada. Sesungguhnya, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati kuman sama kita jejah, hati gajah sama kita lapar. Ayuh, kita tunaikan tanggungjawab kita dengan langkah-langkah pencegahan untuk membasmi isu murtad ini. Jangan jadikan isu ini sebagai gurauan kerana apabila terkeluarnya daripada Islam, ketahuilah siksaan yang berat akan menanti kelak. Sekian, terima kasih.